Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi kita dalam penternakan ayam kampung episod ke-6 yang bertajuk Jamu dan Ubatan Tradisional Ayam. Yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang like, yang subscribe video saya. Tak kurang juga yang tekan tombol loceng untuk dapatkan info-info yang terbaru. Terima kasih sangat-sangat. Sebab pada saya lah, tanpa anda semua video saya ni tak ada nilai, tak berguna, sampah je. Tapi tuan-tuan semua dah mengubahnya menjadi video yang berinformasi, yang ada tontonan. Terima kasih banyak-banyak. Yang kedua pula, saya nak ucapkan saya nak minta maaf banyak-banyak sebab kelewatan saya mengupload video-video yang macam ni lah. Saya rasa ambil masa 2 bulan lah, lama lah. 2 bulan lebih, lama juga tu. Sebab banyak hal-hal yang perlu saya uruskan, termasuk daripada pembersihan reban, lepas tu bersambung pula pada PKP, pergerakan yang terbatas. Lepas tu saya dapat tempahan ayam yang hendak siap disembelih, diproses. Lepas tu saya kena keluar masuk, saya kena hantar sendiri semua. Tambah pula dengan bulan puasa. Jadi semasa PKP ni, ayam ni dia lewat pengeluaran dia. Jadi itu yang membawa banyak masalah lah. Sebab saya kena uruskan balik kemasukan ayam, pengeluaran ayam semua kan. Okey, saya berada dalam reban nombor 1, reban anak ayam. Saya baru sembuh ubat tadi semua. Cuma belum berus lagi lah, bersih-bersih batu-batu ni semua belum lagi. Tapi ubat semua sudah masuk dulu. Sebab tu saya berus kemudian. Ya. Okey, jadi dalam video saya ni, saya akan bagi tahu tuan-tuan daripada cara yang awal, jamu apa kita perlu bagi kat anak ayam sampai dia dewasa dan seterusnya, sampai dia boleh keluar. Dan paling utama sekali selain daripada jamu adalah kebersihan reban. Dan tolong tuan-tuan jangan anggap perniagaan ayam ni perniagaan yang tangkap muat je. Kita boleh bantai je, nak buat macam tu tak boleh. Kita kena rajin, terutamanya dalam bidang kebersihan ni. Kita rajin cuci sekeliling reban semuanya, buang semak samun, bakar sampah kadang-kadang, sembuh ubat, sembuh EM, macam-macam lagi. Jadi sebelum jika ada yang tuan-tuan nak mulakan ayam ni, saya nasihatkan dululah, siapkan reban dalam untuk 500 ataupun untuk 1000 ayam. Dah siapkan tu, tapi jangan terus mulakan dengan skala yang besar, terus masuk 500 ayam, 1000 ayam, tak boleh. Mulakan dalam skala yang kecil. Kita kena tahu macam mana ragam ayam ni, penyakit ayam, makanan ayam, boleh tak kita uruskan ayam-ayam ni, macam mana kan perjalanan dia. Lepas tu kalau kita rasa boleh, baru kita tambah sikit-sikit, tambah lagi. Okey, boleh 100, lepas tu kita tambah jadi 300, jadi 400, jadi 500. Bukan apa, sebab kadang-kadang benda-benda yang kita ingat macam tak ada masalah ni, kita tak tahu pula masalah yang lain yang tak boleh dijangka. Tiba-tiba pula masa tu datang penyakit ke apa nanti. Jadi mulakan dengan yang kecil. Kumpul modal dulu cukup-cukup, buat reban. Reban dah ada, memang tak ada masalah lah. Itu je nasihat saya. Jangan mulakan dengan skala yang besar, skala yang kecil dulu. Cuma reban tu untuk ayam yang banyak, skala yang besar. Cuma permulaan dia tu, langkah dia tu biar dari langkah yang kecil sebelum langkah yang besar. Sebab saya pun ramai orang datang jumpa saya, peraih semua, diorang pernah bela ayam. Diorang cakap tak semua orang boleh bela ayam ni. Sebab diorang pun pernah bela tapi tak berjaya, gagal. Sebab itulah saya risau sangat kan. Memang tuan-tuan tengok video saya alhamdulillah, terima kasih banyak. Rupanya ramai yang bersemangat nak buat peternakan ayam ni. Saya tak sangka betul. Sebab tu ramai yang menonton. Terima kasih sangat-sangatlah. Cuma kita tak boleh anggap benda ni semudah yang kita lihat. Macam tu. Kita buat sikit-sikit dulu. Lepas tu dah besar, dah berjaya. Lepas tu dah tak ada masalah lah. Kita fahami dulu cara-cara dia macam mana. Ya tuan-tuan. Okey, satu lagi, sebab saya bagi yang tengok video saya ni bersemangat nak buat ayam. Jadi apa yang tuan-tuan rasa ataupun kejayaan dan kegagalan tuan-tuan semua, saya rasa bertanggungjawab. Saya rasa bertanggungjawab sebab saya tak nak tuan-tuan gagal semua. Saya nak tuan-tuan terus berjaya je. Memang kalau nak dikirakan zaman sekarang ni, daripada yang saya tengok lah, yang saya baca diorang punya sejarah semua kan, yang peternak ayam ni yang pangkat-pangkat besar dah, datuk apa benda semua ni kan, diorang mulakan daripada reban belakang rumah je.
Lepas tu atas bantuan agensi kerajaan yang lain, diorang dapat terus maju. Jadi reban ni penting sebab daripada reban ni kita dapat ternak ayam, dan daripada dah ada reban, dah ada peternakan kecil-kecilan, kita boleh minta bantuan-bantuan lain daripada kerajaan. Itu yang memudahkan kita ni. Bagi yang pernah berkursus, saya minta maaf banyak-banyak sebab cara yang saya buat ni amat berlainan daripada apa yang kita pelajari ya. Sebab kalau berkursus ni, bila kita mencuci reban ayam, kita dah buh kapur semua, pembasmi, kuman semua, kita kena tunggu 2 minggu. Tapi bagi kami yang kecil-kecilan ni, kalau kita buat macam tu, kita terpaksa menanggung pengeluaran ayam dan seterusnya mengakibatkan kerugian. Disebabkan itu, saya terpaksa cari maklumat, saya buat pemerhatian. Lastnya saya cuba sendiri macam mana boleh tak kalau kita buat tanpa berhenti, tanpa stop 2 minggu tu, untuk teruskan lagi peternakan anak ayam ni kan. Contohnya kalau apa yang dipelajari di kursus, reban anak ayam tak boleh bersebelahan dengan reban ayam dewasa. Tapi saya buat macam tu. Sebab tu saya bubuh canvas di keliling, dan termasuk sempadan reban anak ayam dan reban ayam dewasa ni, saya letakkan canvas. Dan bawah canvas tu kita letakkan kayu ya, kita paku belah luar, belah dalam supaya mudah kita lipat naik atas, lipat nak ikat ke, tak nak buka ke, tak bagi anak ayam panas sangat ke. Itu semua kena ada. Tak boleh nak buat statik macam tu je reban ayam. Tak boleh nak buat canvas lepas tu terus dia tutup macam tu je, tak boleh. Nanti anak ayam tu terlalu panas pun tak boleh. Ya. Okey, bagi yang pernah ternak anak ayam, okey, mula-mula kita dapat anak ayam, mesti ada pengalaman tengok anak ayam tercungap-cungap, lepas tu tak lama lepas tu dia mati. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa puncanya kan. Tapi penyakit ni dalam bahasa Inggeris, dia punya panggil, minta maaf lah kalau salah sebut, pneumonia, pneumonia. Mungkin macam tu lah, lebih kurang lah penyakit dia. Dalam bahasa Malaysia ni lebih kurang sakit paru-paru. Okey, anak ayam yang mula-mula masuk ni, kebanyakannya dia orang ni tak tahan sejuk sebab umur dia orang sehari 2 hari. Kadang-kadang pada kita, panasnya cuaca ni. Tak, pada dia orang sejuk. Anak ayam ni sekurang-kurangnya cuaca yang dia nak mungkin dalam 36 darjah kot. Sebab tu setengah reban yang besar lah, dia orang akan gunakan heater, pemanas yang sendiri, yang gunakan gas tu. Itu untuk panaskan ayam lah. Dia boleh set suhu yang sesuai semua. Macam kita tak ada semua tu, kita gunakan jamu. Macam tu lah. Macam mau mula video saya hari tu, saya letakkan air gula merah. Dan jika kita ada 100 ekor anak ayam, kita letak 5 bekas. Pastikan air gula merah 2 bekas, dan selebihnya lagi kita campurkan halia dan bawang putih. Maknanya 2 bekas untuk air gula merah, 3 bekas lagi mengandungi air halia dan bawang putih yang telah di blender. Di blender kita masukkan dalam tu. Tujuan utamanya macam air gula merah, dia menambah metabolisme diorang. Dia macam bagi diorang aktif, ligat kan, macam tu. Tapi bagi air bawang putih dan halia ni pula, halia ni macam dia memanaskan badan ayam. Macam tu, dia memanaskan badan ayam. Dan bawang putih ni pula sebagai antibody, mengelakkan daripada segala penyakit-penyakit yang mudah berjangkit. Contohnya sesama ke, ngorok ke, atau kahak tu kan. Lepas tu yang lain-lain lah. Pernah dulu, ni pengalaman saya lah. Pernah dulu lah sekali, saya masa tu nak letak air halia dan bawang putih untuk anak ayam saya. Saya tengok ayam jantan saya ni, dan dewasa lah, saya tengok balung dia pun dah pudar. Dia duduk monyok je, pejam mata, makan tak nak, apa tak nak, jalan pun tak nak. Saya pun syak, ini hawa ke ni kan. Saya pun takut lah macam tu kan. Jadi saya ambil dia, saya asingkan. Lepas tu sebelum saya nak bagi air ayam tu, saya ambil bawang putih dengan halia yang sedap-sedap tu, yang baru saya nak buat untuk ayam kecil tu, saya sumbat dalam mulut dia. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah. Dalam masa 3 hari, hari esoknya dia dah boleh makan, patuk sikit-sikit. Lepas tu dia duduk balik lah. Dia macam penat lagi lah kan. Hari kedua lepas tu dia elok, dia boleh makan macam biasa. Cuma
Dia malas lagi nak jalan pun malas. Hari ketiga saya tengok dia dah segar dah. Dia cuba nak cari jalan keluar dah semua. Baru saya masukkan dia dalam reban balik. Jadi bawang putih dan halia ni memang berguna sangatlah bagi ayam ni. Ayam kecil ke ayam dewasa ke, memang diorang tu memang selalu saya guna lah. Jadi bila kita banyak guna, blender banyak-banyak, buat dalam setengah kilo ke bawang putih, setengah kilo halia, blender banyak-banyak, bubuh dalam bekas yang tertutup, simpan dalam peti ais. Bila-bila masa kita nak, kita boleh ambil je. Termasuk juga air gula merah. Macam tu je kita buat. Simpan siap-siap. Semua benda tu akan kita pakai sampailah diorang dewasa dan boleh keluar bila nak jual nanti. Macam tu ya tuan-tuan. Dan satu lagi, bawang putih ni kalau boleh, setengahnya ada yang kita nak mudah kita rebuskan bawang putih semua, tapi nasihat saya lah blender ya. Sebab bawang putih ni bila dia mencapai suhu yang tinggi, ada kandungan yang baik dalam bawang putih tu, dia akan hilang. Memang hilang. Jadi kita blender. Kita nisbah bagi campuran air halia dan bawang putih, air gula merah adalah 2:1. 2 sudu yang kita guna untuk seduk lauk tu dengan 1 liter air ya. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak ucapkan terima kasih kepada abang-abang berbangsa India kita. Saya tak sangka ramai yang like dan subscribe. Terima kasih bang ya. Memang video ni saya tujukan untuk semua, bukan untuk tunjukkan pada kaum Melayu. Kita sama, kita dalam satu Malaysia bang ya. Terima kasih banyak-banyak bang. Kalau ada yang tak betul ke, yang salah ke, nak dibetulkan, sila komen bang ya. Jamu-jamu ni tadi kita bagi sehingga 5 hari. Okey, 5 hari berturut-turut. Dan setiap hari perlu ditukar sebab dia akan jadi basi. Dan jika keadaan macam lembap, hujan semuanya kan, kadang-kadang tengah hari pun kita kena turunkan canvas. Sebab hujan tengah hari lah, pagi lah, kita turunkan canvas. Lepas tu kita bolehlah ulangi proses yang sama, kita bagi jamu yang sama jika cuaca terlalu sejuk ya. Okey, ayam ni selepas 3 minggu dia dah ada sayap semua dah besar semua. Selain daripada kesejukan, sekarang ni kita risaukan pula kepada kepanasan diorang. Kepanasan diorang. Masa ni kalau panas ayam boleh mati ya. Masa ada sayap ni, sebab diorang ni tak ada kelenjar peluh. Diorang tak boleh keluarkan peluh macam kita. Kita boleh keluarkan peluh, lepas tu kita menjadi dingin. Tidak, diorang tak ada cara nak buat macam tu. Jadi kadang-kadang diorang berkubang. Tu tanda dia lah, kita tengok berkubang kat pasir. Kalau kita guna lantai simen, tak ada rumput apa semua, diorang nak berkubang kat mana kan. Diorang boleh pergi ke tepi dinding, laga-laga badan diorang dengan simen. Lepas tu kadang-kadang diorang angkat sayap diorang tu, angkat sayap sikit lah, bukan buka habis, buka sikit sayap diorang. Lepas tu kadang mulut diorang ternganga-nganga, macam tu. Dan bila sampai tahap yang terlalu panas, diorang cuba nak keluarkan air dari dalam badan. Nak keluarkan air dari dalam badan. Jadi kadang-kadang benda tu tak berjaya. Bila tak berjaya, kadang-kadang biasanya diorang akan jadi menggelupur dan mati. Macam tu. Kadang-kadang kita tengok tiba-tiba ayam kita mati semua kan. Biasanya punca dia antara itulah. Dan ada juga diorang ni yang tak mati. Diorang menggelupur, lepas tu diorang hidup. Tapi diorang akan jadi lemah serta lumpuh. Mungkin kaki tak boleh gerak ke. Macam itulah. Dia macam kita kena stroke. Macam itulah jadi kat diorang. Kita kena ambil pastian benda ni. Okey, macam saya ajar tuan-tuan cara nak buat EM tu. Tolong buat EM tu dan pelajari betul. EM ni banyak guna dia. Bukan sekadar untuk ayam je. Tumbuhan, untuk sungai ke alam-alam kita ni semua. Lepas tu nanti kita boleh buat makanan tambahan menggunakan EM. Dan EM ni amat baik untuk ternakan. Tolong belajar. Mahirkan diri dengan EM tu. Kalau tak nak buat pun, malas sangat nak buat, pergi beli kat Mudah tu, saya tengok RM5 je sebotol. Tapi sebaik-baiknya kita buat sendirilah. Kita mahirkan diri kita. Kurang-kurangnya kita cuba dulu sekali. Oh jadi aku dah tahu. Senang sikit. Jangan kita main tengok je. Malas lah nak belilah. Itu yang salah tu kita ni. Kita kena belajar semua benda yang saya ajar tu. Sebab benda tu pengetahuan. Kurang-kurangnya bila kita buat, kita praktikkan semua, kita mudah ingat. Kita boleh nak ajar orang lagi. Ilmu ni kita boleh ajar orang. Ya, tuan-tuan. Itulah kita kena sembuh diorang. Jadi kita ada dua pilihan. Kita nak sembuh diorang, nak bagi sejuk ke, ataupun kita nak sembuh dengan EM, bagi sejuk diorang. Lepas tu nak mengeringkan kawasan reban. Lepas tu nak kurangkan lalat, nak kurangkan bau. Baik kita sembuh dengan EM terus.
Jadi kita gunakan tong yang disediakan untuk sembur EM. Kita sembur merata dalam lubang termasuk ayam-ayam tu sekali. Dan air EM ni kalau ayam tu minum tak ada masalah. Dia akan sihat. Ya? Air ni memang tak ada masalah kalau diminum. Dia ada orang basah kuyuk pun tak apa. Asalkan dia orang sejuk. Itu yang penting. Bila umur 3 minggu. Dan bila umur 3 minggu ke atas tu, bila cuaca panas, kita tak boleh pula bagi dia orang bawang dengan air halia. Kita kena ubah yang halia tu kepada kunyit hidup. Kita campur bawang putih ni dengan kunyit hidup, kita blender bagi kat orang. Selain daripada sebagai antibody ke apa, air kunyit hidup ni, tapi yang paling utamanya dia boleh menyejukkan badan ayam. Itu ingat tu. Prosesnya kita tengok keadaan lah. Kita rasa nak bagi, panas lah ni, kita boleh buat. Tapi terutamanya sembur ayam tu dulu. Okey. Itu antara jamu-jamu je lah. Dan dalam masa sebulan masa tu lah kita tengok kadang-kadang ayam kita tak sama besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Lepas tu kita tengok ayam ni kuat makan, elok je ceria semua, tapi badan kecil. Kadang-kadang kita risau akan cacing. Dan biasanya cacing ni dia ada dua cara. Cara tradisional dia, kita rebus air betik tu sampai jadi hijau semua. Dah jadi hijau ni kita bagi kat ayam. Ataupun kita guna bawang merah, kita potong banyak-banyak tu, kita campur dalam air panas, kita rendam, biarkan je dalam 6 jam ke 5 jam ke, kita biar je. Nanti kita bagi kat ayam. Tapi biasa saya guna air betik lah. Dia boleh mencegah telur-telur cacing daripada membiak lah ya. Jadi ini untuk pencegahan ya. Kita bagi dengan nisbah dia separuh-separuh. Kalau air betik tu 500 ml, air biasa pun 500 ml. Sebab saya nak dia pekat. Bila dia pekat, dia akan mudah nak buang-buang cacing dalam badan tu. Dan jika tak berjaya, kadang kita tengok ada juga ayam yang teruk ke apa kan, kadang sampai bengkak ke mata, maknanya cacing dia pun dah merata kat badan semua. Kita tak boleh guna cara tu lagi sebab air daun betik ni ada cacing yang dia tak boleh bunuh. Banyak cacing kan kat ayam ni, kadang cacing kita semua tu kan. Maknanya kita kena guna cara ni lah, ubat tu kita boleh beli dekat farmasi. Zental tu ubat tu untuk manusia. Jadi dos dia kita bagi separuh. Kita beli picah gari satu, kita masuk tu, kononnya manusia satu sudu, kita bagi dia setengah sudu. Kita masukkan dalam picah gari tu, kita paksa dia minum, tumbat mulut dia. Nak campur dengan air pun boleh, tapi dengan jumlah yang banyak. Jadi kita tengok mana yang betul-betul teruk tu, kita bagi macam tu lah. Itu yang cara yang mudah. Baik, itu sedikit sebanyak herba yang kita boleh pakai dalam rawatan ayam. Dan ada juga rawatan ayam ni, herba dia untuk bulu ayam bagi cantik semua tu. Tak bagi ayam luka, macam mana nak ubat luka diorang. Tapi semua tu saya tak ajar. Itu kebanyakannya untuk ayam sabung. Dan diorang sabung ayam, dan saya tak suka nak sabung-sabung ayam ni. Jadi saya ajar mana yang basic je yang kita perlu untuk penternakan ayam kita daripada mula dia kecil sampai kita nak jual. Itu biasa yang kita perlu je lah. Tak ada yang nak extra semua, tak ada. Dia ada rawatan yang boleh diubati dengan cara tradisional. Ada rawatan juga yang kita tak boleh guna cara tradisional. Sebab kadang-kadang benda tu sampai sekarang ni dia tak ada ubat. Dia cuma ada vaksin je untuk mencegah, tapi tak ada ubat dia. Jadi kalau kena kadang-kadang memang membawa masalah pada kita lah. Jadi setiap bekas yang kita guna tu, kita guna lepas kita campur dengan air halia ke bawang putih, gula merah ke, sehari lepas tu kena basuh. Dan pastikan basuh tu betul-betul bersih ya, sebab anak ayam ke apa ke semuanya sensitif dengan kotor-kotoran ni. Kadang-kadang itu pun boleh menjadi punca penyakit. Jadi kita buat sebaik mungkin untuk ayam kita. Kita sayang ayam kita. Sebab tu saya cakap bagi makan ni biar 3 kali sehari. Memang kita boleh letak penuh terus. Letak penuh terus, lepas tu kita tinggal je. Malam nanti baru kita tengok. Petang nanti kita baru tengok air ada ke tak ada ke. Tapi pada saya 3 kali kita bagi makan tu. Pagi, tengah hari dan pukul 2 petang tu. Lepas tu sebelum kita nak maghrib tu, dalam pukul 6.30 kita bagi tu. Sekurang-kurangnya 3 kali kita pergi tu, kita boleh bagi makan dan kita tengok keadaan diorang. Diorang panas ke, sejuk ke, okey ke, tak okey ke, ada yang sakit ke. Sebab tu bila kita selalu pantau macam tu, risiko diorang nak kena penyakit tu kurang. Sebab kita dah cegah awal-awal. Kita nampak je lain macam, kita asingkan. Itu tujuannya kita bagi makan 3 kali tu. Memang boleh je kalau kita nak bagi terus, tinggal je kat diorang. Memang diorang tahulah nak buat macam mana nak makan kan. Tapi penjagaan daripada kita sebagai penternak ni perlu. Itulah tanggungjawab kita.
Yang kita tak boleh nak abaikan macam tu je. Dan saya rasa aduh, dia berak pula. Sayur-sayuran yang saya ajar dulu tu, yang saya cakap sayur ni berapa CP dia semua tu, selain daripada makanan tambahan, diorang tu juga ada ubat-ubatan khas diorang. Jadi kalau kita bagi tu akan menyihatkan ayam. Jadi semua tu perlulah. Jadi pada video episod kali ni saya rasa cukup setakat ni. Dan jika ada tuan-tuan yang nak bertanya ke apa, sila masukkan di ruang komen ya. Sebab mungkin ada yang tak lengkap saya bagi herba ni ke apa kan. Tapi yang biasanya lah, yang basicnya kita guna cara macam tu je. Dalam masa sebulan ke atas tu kita agak-agak boleh bagi lagi ni air halia, air bawang putih ni boleh bagi lagi ni. Sebab tengok diorang ada yang sesama ke apa ke, kita bagi sebagai ubat-ubat diorang semula jadi. Selain tu walaupun diorang tak sakit pun kita bagi, itu sekurang-kurangnya boleh mencegah daripada penyakit-penyakit yang akan datang. Okeylah, selamat berjumpa lagi tuan-tuan ya. Dalam video seterusnya saya pun tak fikir tajuk apa lagi, tapi saya rasa mungkin akan berkaitan dengan pemindahan ayam ke, pembersihan ke. Tengoklah nanti apa-apa hal, sebab saya rasa pemindahan ayam ni pun kita kena perlu tahu faktor-faktor bila kita nak pindah ayam ni. Sebab kalau tak tahu nanti kita kelang kabut. Sebab tu saya cakap mulakan dari kecil dulu, kita belajar dan pelajari ayam. Okey, kita kenal ayam kita, kalau boleh kita bagi nama kat seekor-seekor. Tak. Itu saya gurau je lah. Itu bagi nama tu saya mengarut je. Okey, jadi kita jumpa lagi akan datang dalam episod seterusnya. Saya pun tak bagi tajuk lagi, tapi saya akan buat video tu awal, maka lebih sempurna ke, lebih cantik ke. Sekarang ni saya tergesa-gesa juga ni, banyak juga kerja saya. Jadi saya minta maaf sangat ya jika ada kekasaran bahasa, kekurangan kata, ada kata-kata yang tak menyenangkan. Saya minta maaf sangat-sangat. Mungkin ada kesempatan kita akan jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada yang menyokong video saya, yang like, yang subscribe semua. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih. Hanya Allah yang boleh membalas jasa tuan-tuan semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.